Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-thani an yajma'ahuma masjidun aw 300 dhira'in fi ghairihi. Al-thalithu an ya'lama intiqalatil imam bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'al muballigh. Ar-rabi'u an yanwiya liktida'a bihi awil jama'ah. Baik, kita baca sampai situ dulu. Syarat yang kedua, kata musannif rahimahullah, daripada syarat-syarat berjemaah. An yajma'ahuma masjidun. Syarat yang kedua daripada syarat-syarat berjemaah, imam dan juga makmum itu dikumpulkan dalam satu masjid. Maksudnya imam dan makmum solat di dalam masjid. Aw 300 dhira'in fi ghairihi. Ataupun dikumpulkan di dalam satu jarak yang jaraknya tu 300 hasta fi ghairihi, pada selain daripada masjid. Jadi dalam syarat yang kedua ni, dia datangkan dua masalah lah, dua surah ataupun dua rupa bentuk berjemaah. Yang pertama, imam dan makmum kedua-duanya dalam masjid. Dan yang kedua, imam dan makmum kedua-duanya luar masjid ataupun selain daripada masjid. Sama ada surau ke ataupun apa-apa tempat solat lah yang bukan masjid. Jadi hukum dia berbezalah. Hukum imam dan makmum dalam masjid dan hukum imam dan makmum selain daripada masjid, dia ada sedikit perbezaan. Kalau masjid ni hukum dia agak luas. Tapi selain daripada masjid, hukum dia agak sempit. Dia sebenarnya gambaran makmum dan imam ni dia ada 4. Yang pertama, makmum dan imam kedua-duanya dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, makmum dan imam kedua-duanya di luar masjid ataupun selain daripada masjid. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Dan yang keempat, imam luar masjid, makmum dalam masjid. Jadi ada 4 lah, 4 gambaran. Cuma dalam ni syarah dia hanya dia tak sebutlah ke semua gambaran tersebut. Dia hanya sebut dua gambaran sahaja. Dan 2 gambaran itulah yang kita akan sentuh. Kita akan sentuh apa yang disebut oleh syarah sahaja. Baik, kata syarah hafizahullah, al-ma'na anna al-ma'muma wal imama taratan yakunu ijtima'uhuma fi masjidin wa taratan fi ghairihi. Kata makna perkataan musannif rahimahullah ni, bahwasanya makmum dan imam kadang-kadang kedua-duanya berhimpun di dalam satu masjid. Wa taratan, dan terkadang kedua-duanya berhimpun pada selain masjid. Ini 2 masalah lah, 2 gambaran masalah. Imam dan makmum dalam masjid, imam dan makmum selain masjid. Kemudian dia nak tafsirkan masalah imam dan makmum dalam masjid. Dia kata fa in kana ijtima'uhuma fi masjidin, maka sekiranya imam dan makmum berhimpun dalam masjid atau kita berjemaah di dalam masjid, lam yadurra bu'dul masafah, tidak bagi mudarat jauhnya jarak antara makmum dan imam tu. Contohnya imam dan makmum jarak dia jauh, lebih daripada 300 hasta. Lebih daripada 300 hasta, tak ada masalah. Contoh masjid tu besar. Kita katalah masjid tu 1 kilometer. Ini kita buat masalah je lah. Masjid tu 1 kilometer. Jadi imam tengah sembahyang kat depan, kita makmum kita masuk kat belakang.
Kita masuk ke belakang, kita nak jalan 1 kilometer tu ambil masa lama. Ataupun kita pun tak larat nak jalan pergi sampai ke depan tu. Jadi kita pun angkat takbir kat belakang tu, kan, ikut imam di depan. Ikut imam di depan. Jadi jarak jauh ni 1 kilometer tak ada masalah. Sebab dalam masjid. Jadi jauhnya jarak di antara imam dan makmum tidak memberi mudarat sekiranya kedua-duanya berada di dalam masjid. Tapi ada syarat lah. Dia kata lakin bi syurutin. Lakin bi syarti, tetapi dengan syarat lakin bi syarti imkanil mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar. Tapi dengan syarat boleh berjalan dengan jalan yang biasa. Maksudnya boleh berjalan, makmum tu dia boleh berjalan daripada tempat dia ke tempat imam. Dia kepada tempat imam. Wakin bi syarti imkanil mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar. Syarat boleh berjalan ataupun lalu dengan jalan ataupun dengan perjalanan yang biasa daripada tempat salah seorang itu kepada tempat seorang yang lain. Walau bizwirarin wan itafin, walaupun dengan kita kata dengan kono-kono lah. Maksud kono-kono kat sini ni bi an yuwalliya zahrahu lil qiblah. Itu maksud dia. Maksud walau bizwirar wan itaf, yakni walaupun dengan membelakangi kiblat. Walaupun dengan membelakangi kiblat. Sebagai contoh, kita ada satu masjid, kan? Kita ada satu masjid, boleh gambarkanlah dalam minda masing-masing, kepala otak masing-masing, ada masjid. Lepas tu kat belakang tu ada satu bilik, kan? Ada satu bilik, pintu dia duduk kat tepi. Pintu dia kat tepi. Lepas tu kita sembahyang dalam masjid itu ikut imam yang berada di depan. Lepas tu sah ada kita yang berada dalam bilik itu ikut imam yang berada di depan. Dua-dua dalam masjid, dan bilik itu pun masih lagi dalam ruangan masjid. Masih lagi di dalam masjid lah. Jadi jawapan dia punya solat tu sah. Kan, sah berjemaah dengan imam tersebut. Sebab dia mampu berjalan sampai kepada imam. Tapi bukankah kalau nak keluar daripada pintu tu dia kena pusing belakang, kan? Dia kena pusing belakang, maksudnya membelakangi kiblat. Masalah dalam masjid tak ada bagi mudarat. Bukan maksudnya dia membelakangi kiblat waktu tu. Cuma nak bagi tahu dia boleh sampai kepada imam walaupun dengan membelakangi kiblat. Untuk berjalan pergi kepada imam tu, dia boleh sampai walaupun dengan membelakangi kiblat. Bukan maksudnya dia membelakangi kiblat masa tengah solat tu. Kalau dia buat waktu tu batal lah solat dia, kan? Sebab dah luput satu syarat daripada syarat-syarat sah solat, iaitu menghadap kiblat. Jadi itu maksud walau bizwirarin wan itafin. Jadi dia taswirkan bi an yuwalliya zahrahu lil qiblah, dengan bahawasanya ia membelakangkan belakang dia kepada kiblat, ataupun kita kata membelakangi kiblat. Nombor tiga nota kaki nombor 3 tu dia bagi tahulah wa hadzal murad bi qaulihim izwirar wan itaf. Inilah yang dimaksudkan dengan kata para ulama izwirar dan juga initaf, kan? Jadi kalau pintu tu duduk kat depan ke pun tak ada masalah lah. Pintu tu kat depan ke, kat tepi pun tak ada masalah. Kat depan lagi lah tak ada masalah. Jadi kalau yang ada masalah tak ada pintu, kan?
Baik, itu hukum di dalam masjid. Hukum di dalam masjid ni dia agak luas sikit berbanding hukum selain daripada masjid. Hukum dia agak luas. Ataupun contoh masjid tu dia buat ruang muslimat tu dia buat dinding terus. Kan, dia buat dinding terus. Tapi ada pintu lah. Kan, kat bahagian tepi tu nak masuk tu ada pintu dalam masjid. Jadi sah tak solat muslimat kat dalam masjid tu? Jawapan dia sah lah. Kan, sebab dia boleh sampai kepada imam. Dia boleh sampai kepada imam. Tapi kalau nak keluar daripada pintu tu kena membelakangi kiblat, tak apa. Dalam masalah masjid tidak ada masalah. Kemudian disebutkan hukum imam dan makmum pada selain masjid. Wa in kana ijtima'uhuma fi ghairil masjidi ka fadha'in ushturita, dan sekiranya imam dan makmum itu berkumpul pada selain masjid seperti tanah lapang sebagai contoh, disyaratkan beberapa syarat lah. Yang pertama, alla yazida ma bainal imami wal ma'mum ala 300 dhira'in takriban. Maksudnya jarak di antara imam dan makmum itu tidak lebih daripada 300 hasta, lebih kurang. Dia makruh lah sebab kita jarak kita jauh daripada imam lebih daripada 3 hasta, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tapi solat tu masih lagi sah. Ikatan solat kita makmum dengan imam tu masih lagi diterima. Cuma hukum dia makruh. Kalau lebih daripada 3 hasta. Tapi kalau lebih daripada 300 hasta, maka tak boleh. Tak cukup syarat. Sebab syaratnya mestilah antara imam dan makmum tu tak lebih daripada 300 hasta. 300 hasta tu lebih kurang. Bila sebut lebih kurang, kata ulama dimaafkan. Kalau 301 hasta, 302 hasta, dimaafkan. Kalau jarak kira-kira dia dengan imam tu, antara dia dengan imam 302 hasta, tak apa, dimaafkan. Ini disebut fala yadurru ziyadatu thalathati azru'in wa nahwiha wa ma qarabaha. Maka tidak bagi mudarat lah, dah kata takriban tu. Maka tidak bagi mudarat bertambahnya 3 hasta. 3 hasta dan seumpamanya, dan wa ma qarabaha. 3 hasta, 2 hasta, lebih 1 hasta, kan? Jadi semua tu tak memudaratkan. Cuma nak kira tu daripada mana? Okey. Nak kira tu kalaulah antara makmum dan imam. Makmum sebaris je. Makmum tu sebaris sahaja, maka kita akan kira ni kita buat gambaran makmum dan imam ni dua-dua kat selain daripada masjid lah. Selain daripada masjid. Sebab perbincangan kita ni masalah imam dan makmum pada selain masjid. Jadi kita katalah ni selain masjid. Jadi kita nak kira tu, kita akan ambil kira daripada kalau jemaah di belakang imam tu hanya 1 saf, maka kita akan kira saf tu lah. Saf tu dengan imam. Kita akan kira saf, nak kira 300 hasta tu, kita akan kira di antara imam dan juga saf yang ada tu, 1 saf tu. Tapi kalau ada banyak saf, kan, ada 10 saf. Dekat belakang imam tu ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, sampailah saf yang ke-10. Jadi kita nak kira 300 hasta tu, adakah kita akan kira di antara saf yang paling belakang sekali itu dengan imam? Jawabnya tidak. Kita tidak akan kira saf paling belakang sekali itu dengan imam, tapi kita akan kira 300 hasta tu di antara saf yang paling belakang sekali dengan saf second lah.
saf yang ke-9 tu. Jadi kalaulah saf yang paling belakang tu dengan saf yang ke-9 tu lebih daripada 300 hasta, maka saf yang ke-10 tu solat dia tak sah lah. Kan? Tak cukup syarat kedua. Tak cukup syarat kedua. Adapun saf yang pertama, kedua, ketiga tu kan, orang kata apa? Depa punya, kita kata sah pertama tu sah je dia punya solat dia, yang penting dia antara dia dengan imam tidak lebih 300 hasta. Ini masalah kedua-duanya dalam di selain daripada masjid. Adapun kalau imam duduk dalam masjid, makmum luar masjid, yang tu kita tidak kira antara imam dan makmum tu. Kita akan kira akhir masjid dengan makmum. Kita akan kira akhir masjid dengan makmum. Cuma tu kita tak bincang lah, dalam ni tak sebut. Dalam ni dia hanya sebut masalah imam dan makmum luar masjid. Itu masalah yang nak sebut tadi tu, yang kita akan kira daripada luar masjid tu, masalah imam dalam masjid, makmum duduk di luar masjid. Jadi kita nak kira 300 hasta tu, adakah kita akan kira daripada imam yang duduk di kat mimbar tu dengan makmum yang berada di luar masjid? Jawabnya tidak. Kita akan kira 300 hasta tu di antara akhir masjid dengan makmum yang berada di luar. Kalau lebih 300 hasta, maka tidak sah solat makmum. Syarat yang kedua, alla yakuna bainahuma hailun yamna'ul murura kasyubbakin. Tidak ada halangan yang menghalang laluan di antara imam dan makmum seperti tingkap. Kan? Walaupun kita kata syubbak tu boleh nampak, tingkap tu kita boleh nampak makmum. Kan? Kita boleh nampak makmum. Kita boleh nampak makmum pula dah. Kita boleh nampak imam. Imam kita boleh nampak. Tapi ada tingkap lah. Kan? Bilik tu, kita masuk bilik tu, pintu dia duduk kat tepi. Dia surau. Kan? Dia bukan masjid. Ataupun kita kata, bangunan, dia buat tempat solat. Kan? Lepas tu ada kawasan solat. Lepas tu ada bilik kecil. Kita masuk dalam bilik tu. Dan dalam bilik tu ada cermin. Kita solat lah kat depan tu. Kan? Kita nampak imam duduk kat luar. Jadi solat kita sah tak? Jawabnya tak sah. Sebab apa? Sebab ada hail antara imam dan juga makmum. Bukankah ada pintu kita boleh keluar? Kan? Kita boleh keluar pergi kepada imam? Jawabnya memang boleh keluar, tapi kalau nak keluar kita kena membelakangi kiblat. Kita kena membelakangi kiblat. Jadi dalam masalah selain daripada masjid, tak boleh membelakangi kiblat untuk sampai kepada imam. Tapi bukan boleh jalan ke belakang. Tak boleh, tak dikira. Dia kena murur adi. Itu murur ghair adi. Kan? Orang jalan biasa adalah jalan ke depan. Jadi mesti jalan ke depan tu kita boleh jalan yang boleh menembusi sampai kepada imam. Ada syubak, kita tak boleh tembus. Kan? Gitu juga kalau ada pintu, tapi pintu tu tertutup, pun sama juga, tak boleh juga. Itu syarat nombor 3. Kita kalau ikut syarat nombor 3 tu, orang kata apa? Boleh nampak kan, tak ada benda yang menghalang. Sebab ada syubak tu, kita boleh nampak imam lah, tapi masalah dia tak boleh nak lalu pula. Syarat tu tak ada. Jadi syarat yang kedua, tidak ada halangan yang menghalang laluan di antara imam dan makmum seperti tingkap. Yang kedua, alla yakuna bainahuma hailun yamna'ur ru'yah kababin mardud. Tidak ada di antara imam dan makmum itu halangan yang menghalang melihat imam, seperti pintu yang mardud, pintu yang tertutup lah kita kata. Pintu rumah kita tu kita tutup, tak ada kunci apa-apa, itu panggil mardud. Tak boleh tak cukup syarat.
Yang keempat, imkanul mururil adi. Ini yang sebut tadi tu. Kan, syarat mestilah boleh lalu. Maksudnya makmum mampu berjalan daripada tempatnya ke tempat imam dengan perjalanan biasa, tanpa perlu membelakangi kiblat. Imkanul mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar bighairin itafin. Maksud bighairin itafin tu dengan tidak membelakangi kiblat. Makmum mampu berjalan daripada tempatnya kepada tempat imam dengan perjalanan yang biasa. Biasa kita berjalan macam mana? Ke depan lah kan? Perjalanan yang biasa tanpa perlu membelakangi kiblat. Itu syarat dia lah. Kalau imam dan makmum itu bukan berada di dalam masjid. Itu serba ringkas lah. Kan? Hukum solat imam dan makmum di dalam masjid dan imam dan makmum selain daripada masjid. Selebihnya kitab-kitab yang lain lah. Masalah makmum dalam masjid, imam luar masjid, ataupun makmum dalam masjid, ataupun imam dalam masjid, makmum luar masjid. Ada 4 semua kan, makmum dan imam dalam masjid, makmum dan imam selain daripada masjid, makmum dalam masjid, imam luar masjid, ataupun imam dalam masjid, makmum luar masjid. Semuanya ada 4 gambaran jemaah imam dan makmum tu. Baik, yang ketiga, syarat jamaah yang ketiga, an ya'lama al-ma'mumu. Dia tafsir dhamir lah, dhamir dalam ya'lama tu. Jadi dhamir tu merujuk kepada makmum. Jadi syarat yang ketiga, makmum mengetahui intiqalatil imam. Makmum mengetahui perpindahan-perpindahan imam. Macam mana makmum tahu perpindahan imam ni? Bi an yarahu. Dengan bahawasanya makmum melihat imam. Ataupun dia tak melihat imam, tapi yara ba'dal ma'mumin, atau ia melihat sebahagian makmum-makmum yang lain. Makmum, imam dia tak nampak. Kan? Mungkin keadaan tanah yang tak rata. Kan? Contohnya buat ijtimak ke. Ada ijtimak tabligh sebagai contohnya, orang ramai. Lepas tu imam duduk kat depan. Lepas tu kat depan kita pula besar-besar, ataupun tanah tak sama tinggi rendah. Jadi kita tak nampak imam. Tapi kita nampak makmum-makmum yang solat di belakang imam. Yang mana makmum-makmum ni menceritakan, kan, menghikayatkan perbuatan-perbuatan imam. Pun tak ada masalah juga. Sama ada kita lihat imam sendiri ataupun kita lihat orang yang melihat imam. Au yasma'ahu, ataupun ia makmum tu mendengar imam. Au yasma'al muballigha, ataupun dia tak mendengar imam tapi dia dengar muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan menyampaikan pergerakan imam tu lah, kan. Maksudnya imam tu takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar juga. Sebab suara imam tak sampai kat kita. Jadi muballigh ni dia tolong sampaikan. Dan muballigh ni dia tak syarat pun daripada orang yang solat. Boleh jadi muballigh tu orang luar. Dia bukan orang yang solat, cuma dia tolong sampaikan. Imam tu suara dia pelan. Jadi bila imam tu takbir, dia pun angkat suara takbir, dia tak solat pun. Boleh, tak ada masalah. Kata syarah, fayakfil muballighu walau kana ghaira musallin. Kan? Jadi muballigh itu boleh walaupun dia bukan orang yang solat. Cuma Ibn Hajar dia syaratkan muballigh itu orang yang adil riwayah. Washtarata Ibn Hajarin kaunal muballigh adla riwayatin. Jadi Ibn Hajar mensyaratkan keadaan muballigh itu orang yang adil riwayah. Jadi tafriq daripada syarat ni, fala tasihhul qudwatu ma'a adami ilmil ma'mumi
bintiqalatil imam, maka tiada sah qudwah makmum. Kita kata tidak sah qudwah makmum serta ketiadaan tahu makmum tu dengan perpindahan imam. Ar-rabi'u, yang keempat. Syarat yang keempat, an yanwiyal ma'mumu. Jadi domer merujuk kepada makmum. Nak tafsir domer dalam yanwiya. Jadi syarat-syarat kedua ni, dia ada syarat-syarat yang khusus dengan imam. Syarat tu khusus dengan imam. Ada syarat-syarat yang khusus dengan makmum sahaja. Dan ada syarat-syarat yang tak khusus dengan mana-mana lah. Maksudnya disyaratkan kepada makmum dan juga imam. Macam tadi, syarat yang ketiga tu khusus dengan makmum. Dan yang keempat ni pun khusus dengan makmum. Adapun masalah imam tu, dia bukan imam yang ummi, iaitu syarat tu khusus dengan imam. Jadi syarat yang keempat, makmum niat al-iqtida' awil iktimam. Ni kuranglah makna tu kan. Makna apa ni, makmum niat ikut bihi an yanwiya al-ma'mumu al-iqtida'a awil iktimama bihi ay al-imami. Al-imam tu tafsir bagi dhamir pada bihi. Maksudnya makmum niat mengikut imam. Au man fil mihrab, ataupun orang yang berada di mihrab. Au yanwiyal jamaah, ataupun dia niat berjemaah. Sama dia niat mengikut imam ataupun dia niat berjemaah. Boleh tak nak niat ketika kita sedang solat? Maksudnya kita sembahyang seorang-seorang dulu, lepas tu ada jemaah mai solat. Anda sembahyang seorang-seorang, lepas tu tiba-tiba ada dua orang. Ada dua orang mai, kan? Hafiz dengan Muhsin mai sembahyang berjemaah. Jadi anda tengok mereka berjemaah, anda pun, mereka tak ikut anda. Mereka sembahyang asing. Kan, sembahyang berjemaah lah. Dua orang. Jadi anda pula tengah solat tu, anda niat berjemaah dengan mereka. Boleh tak? Kata syarih, walau kanat hadhihi niyatu asna as-salah. Walaupun niat ini niat berjemaah ataupun mengikut imam ni ketika solat. Ketika solat, tapi makruh lah. Makruh. Lakin ma'al karahatil mufawwitati li fadilatil jamaah. Tetapi makruh. Tapi ma'al karahah. Beserta karahah, yang mana karahah ini meluputkan kelebihan berjemaah. Dalil keharusan dia tu kisah tu lah, kisah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar jadi imam tu kan. Kisah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Rasulullah suruh dia ni kan ganti. Lepas tu Rasulullah rasa ringan sikit badan dia, waktu tu Rasulullah sakit. Ni Rasulullah pun mai. Rasulullah mai ni, sahabat-sahabat pun pakat duk taswik, tasfiq, duk tepuk-tepuk tangan kan. Maksudnya isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi mai. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang yang jenis duk memaling-maling dalam solat dia. Duk tengok-tengok belakang ke kiri kanan ke tak, tapi bila dah banyak sangat tasfiq, tepuk tangan tu. Jadi dia pun pandanglah, berpaling ke belakang kepala dia lah. Kan, tengok ada Rasulullah. Jadi Rasulullah suruh dia isyaratlah dengan tangan pada Sayyidina Abu Bakar, bermaksud makanak, maksudnya kekal di tempat kamu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak. Dia ke belakang lah, dia mendahulukan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ke belakang dan kemudian Rasulullah mai ke depan lah. Dan kemudian yang mana tadi asalnya sahabat-sahabat tu dia solat ikut Sayyidina Abu Bakar kan. Lepas tu depa keluar daripada solat dan ikut pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah pula sebagai imam.
Jadi asalnya mereka sembahyang berjemaah, lepas tu mereka jadi sembahyang bersendirian. Lepas tu daripada sembahyang bersendirian tu dia niat berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan boleh orang yang asalnya sembahyang bersendirian solat secara niat ketika dalam solat. Itu juga dikiaskan dengan imam lah. Imam duduk sembahyang seorang-seorang, lepas tu mai makmum sembahyang belakang dia berjemaah dengan dia. Jadi imam ni sunat tak dia niat jadi imam? Jawabnya sunat untuk dia niat jadi imam supaya dia dapat fadilah berjemaah. Jadi asal dia sembahyang seorang-seorang, lepas tu niat solat berjemaah. Jadi kalau yang tu boleh, imam boleh, makmum pun boleh juga. Kat depan ni dia sebutkan sunat bagi imam untuk dia niat jadi imam. Wa yusannu lil imam an yanwiyal imamata likai yatahassala ala fadilatil jamaah. Dan disunatkan bagi imam niat imam supaya terhasil bagi imam tu lah terhasil atas kelebihan berjemaah. Jadi kalau dia tak niat tak apa, tapi tak dapatlah kelebihan berjemaah tu, kira sembahyang seorang-seorang lah. Jadi imam dia sunat, dia tak wajib. Berbeza dengan makmum, dia wajib niat berjemaah. Dia wajib niat berjemaah untuk mengikut imam. Adapun imam sunat. Kalau dia tak niat, tak berdosa, cuma dia tak dapat dan solat dia sah, cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Cuma di sana ada beberapa tempat lah yang wajib imam niat jadi imam. Kata syarah, wa hunaka mawadi'u tajibu alaihi niyatul imamah ma'a takbiratil ihram wa hiya arba'atu mawadi'a. Dan di sana ada beberapa tempat wajib ke atasnya, atas imam wajib niat al-imamah, wajib niat jadi imam. Wajib niat dari imam ma'a takbiratul ihram, serta takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu dia niat jadi imam. Wa hiya arba'atu mawadi'. Tempat-tempat tu ada 4 tempat. Kat mana 4 tempat tu? Fil jumu'ati, pada solat Jumaat, wal mu'adati, pada solat mu'adah, solat yang diulang, wal manzurati jama'atuha, dan solat yang dinazarkan cara berjemaah, wal majmu'ati bil matar jam'a takdimin, dan solat jamak disebabkan hujan, jamak takdim. Jadi keempat-empat tempat ni wajib imam tu solat niat jadi imam, kan? Jadi kata syarah lagi, falau tarakal imamu, dia kata wajib. Dia nak tafraq daripada hukum wajib tadi tu. Kita wajib imam niat imamah. Maka kalau meninggal oleh imam itu akan niat jadi imam fi hadhil mawadhi'i, pada tempat-tempat ini, lam tasihha salatuhu, tidak sah solatnya, tak sah. Illa fil manzurah, kecuali pada masalah solat yang dinazarkan. Kecuali pada masalah solat yang dinazarkan. Fa innaha tan'aqidu furada. Maka sesungguhnya solat al-manzurah tu dia jadi solat sendirian lah, kan? Jadi solat sendirian. Cuma wa ya'thamu ala tarkiha, dia berdosa kerana meninggalkan niat. Solat tu sah, dia dah nazar untuk solat secara berjemaah, kan? Nak solat maghrib secara berjemaah, tapi dia tak niat solat maghrib tu secara berjemaah. Dia sembahyang seorang-seorang dia niat secara berjemaah jadi imam, bagi contoh. Lepas tu dia tak niat. Bila dia tak niat jadi imam, maka dia tak dapatlah pahala, dia tak dapatlah solat berjemaah tu, tak kira berjemaah, dikira sembahyang seorang-seorang. Jadi dia berdosalah sebab tak menunaikan dia punya nazar. Adapun solat tu dikira sebagai sah dan dikira sebagai solat sendirian. Adapun yang tiga-tiga lagi tu tak sah.
Tak sah solat dia. Sebab syarat dia kena berjemaah. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima, an tuwafiqa salatuhu ay al-ma'mumi salata imamihi fil af'ali zahirah la fin niyyati wa adadir raka'at. Syarat yang kelima, muwafakat solatnya, yakni solat makmum. Muwafakat solatnya ataupun selari solat makmum akan solat imamnya. Selari itu selari pada apa? Fil af'ali zahirah, pada perbuatan-perbuatan zahir. Pada perbuatan-perbuatan zahir, apa ni sama. Apa antara imam dan juga makmum. Adapun pada niat, itu tak syarat sama. Sebab tu dia kata sama selari solat makmum akan solat imam pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Ada rukuk, ada qiyam, ada sujud, kan. Niat perlu sama tak? Niat tak perlu sama pun. La fin niyyati wa adadi rakaat. Dia tidak syarat pun untuk selari pada solat makmum dengan solat imam tu pada niat dan pada jumlah, pada bilangan rakaat. Ini sebab itulah dalam mazhab kita ni sah je solat sunat di belakang solat fardu, ataupun solat fardu di belakang solat sunat, ataupun solat fardu di belakang solat fardu yang lain, walaupun berbeza rakaat. Cuma ada hukum dia lah. Ada hukum dia. Hukum berjemaah tu ada hukum dia lah. Ada yang makruh. Ada yang wajib, ada yang haram. Baik, kata musannif, fala tasihhu salatul kusufi khalfa salatil maktubah. Oleh itu, tidak sahlah solat kusuf, solat gerhana di belakang solat fardu. Cuma kena kaitlah solat kusuf yang dilakukan dengan dengan dua qiyam dan dua rukuk. Sebab solat kusuf ni dia ada beberapa cara lah, kan. Secara ijmalnya dia ada dua cara. Cara yang pertama macam solat biasa, macam solat sunat biasalah, solat sunat rawatib biasa, kan, 2 rakaat dengan 1 qiyam dengan 1 rukuk macam biasa. Adapun cara yang kedua, cara yang lebih sempurna lah, ada 2 rukuk. Dalam 1 rakaat tu ada 2 rukuk, ada 2 qiyam. Rakaat kedua lagi pun ada 2 rukuk, ada 2 qiyam. Cuma cara yang kedua ni kita kata pecah 2 pula. Sama ada dibuat dengan bacaan yang tak panjang ataupun dibuat dengan bacaan yang panjang, rukuk dan qiyam yang panjang. Jadi yang kita tak sah solat kusuf di belakang solat maktubah ataupun solat maktubah di belakang solat kusuf, itu kita dikaitkan idza fu'ilal kusufu bi qiyamaini wa ruku'aini fi kulli raka'atin. Apabila dilakukan solat kusuf, solat gerhana itu dengan 2 qiyam dan 2 rukuk pada tiap-tiap rakaat. Jadi faham kat situ, kalaulah solat kusuf tu dibuat dengan 1 qiyam saja, 1 rakaat tu ada 1 qiyam, 1 rukuk, macam solat sunat biasa, maka tak ada masalah. Solat kusuf tu nak ikut belakang solat maktubah, nak berimamkan imam yang solat fardu, ataupun orang solat fardu nak berimamkan imam yang solat kusuf. Kemudian kata syarah lagi, walau sulliyal kusufu bi ruku'aini wa qiyamaini fi kulli rak'atin faqtada syakhsun fil qiyami tsani min rak'ati tsaniyah sahhal iktida'u. Okey. Masalah solat kusuf ni tak boleh ikut langsung ke
ataupun ada tempat-tempat yang boleh kita ikut. Jadi jawabnya ada tempat yang boleh kita ikut. Kat mana? Iaitu kita ikut pada rakaat yang kedua pada qiyam yang kedua. Ataupun kita ikut pada qiyam yang kedua pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama selesai. Orang yang solat kusuf ni, rakaat pertama selesai. Rakaat pertama tu ada 2 rukuk, ada 2 qiyam, selesai. Lepas tu dia naik rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tu, satu qiyam pertama lah. Lepas tu dia rukuk. Lepas dia rukuk, dia bangun. Itu qiyam yang kedua, dia baca balik Fatihah, surah apa semua tu. Kan? Jadi kita boleh ikut waktu tu. Kita boleh ikut pada qiyam kedua daripada rakaat yang kedua tu. Kita boleh ikut. Bukan kita tak boleh ikut langsung, boleh. Tapi syarat dia pada rakaat pada qiyam yang kedua daripada rakaat yang kedua. Boleh ikut. Cuma masalah dia dapat tak rakaat tu. Itu khilaf antara Imam Ramli dan juga Ibnu Hajar. Jadi kata syarah, walau sulliyal kusuf bi ruku'aini wa qiyamaini fi kulli rak'atin. Dan kalau dilaksanakan solat kusuf dengan 2 rukuk dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat, faqtada syakhsun fil qiyami tsani min rak'ati tsaniyah. Lalu seorang individu kata makmum, dia ikut pada imam tu pada qiyam yang kedua daripada rakaat yang kedua. Sahhal iktida'u, sah iktidak, ikut makmum makan imam ni. Wa adraka bihi raka'ata inda Ramli, dan ia dapat dengan iktidak dia akan imam tu, dia dapat rakaat di sisi Imam Ramli. Wa khalafahu Ibnu Hajar fil idrak, dan Ibnu Hajar dia mukhalafah lah, dia bersalahan dengan Imam Ramli pada masalah dapat rakaat tu. Jadi Ibnu Hajar kata dia tak dapat rakaat, boleh ikut tapi tak dapat rakaat. Imam Ramli kata boleh ikut dan dapat rakaat. Dan antara yang dan satu lagi solat yang jadi khilaf, boleh ikut ke tak solat jenazah. Solat jenazah. Jadi solat jenazah ni pun sama juga. Sebab solat jenazah ni tak bolehlah nak ikut solat lain. Kan? Sebab nazam ataupun dia punya aturan solat dia tu tak sama. Solat jenazah dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Solat lain ada rukuk, ada sujud. Jadi begitu juga solat lain, solat fardu ataupun apa-apa solat, nak ikut solat jenazah pun tak boleh juga. Kan? Sebab dia punya aturan dia tak sama. Cuma tak boleh ikut langsung ke? Ataupun ada juga tempat-tempat yang boleh. Khilaf. Jadi kata Ibnu Hajar boleh ikut pada selepas takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga. Jadi selepas takbir yang ketiga, sekali dia nak takbir yang keempat dah, takbir yang terakhir kan, solat jenazah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka waktu tu makmum boleh teruskan solat dia. Ibnu Hajar kata boleh. Adapun Imam Ramli kata dia tak boleh. Dalam masalah solat jenazah tak boleh tak bolehlah solat lain untuk ikut imam yang solat jenazah, walaupun walaupun selepas takbir yang ketiga. Kan? Sebab dia kata tak sama. Kan nazam tetap tak sama. Sebab mana ada solat fardu kita bagi salam ketika berdiri, semua ketika duduk. Kan syarat bagi salam ni mestilah ketika duduk. Berbeza dengan solat jenazah, kita bagi salam dalam keadaan berdiri. Ni tak sama. Kita tak boleh juga. Yang ni disebut kat bawah ni. Wa kadza la tasihhu salatul kusuf khalfal janazah. Begitu juga tidak sah solat gerhana di belakang orang yang solat jenazah. Walal janazatu khalfas subhi, dan tidak sah juga solat jenazah di belakang orang yang solat subuh. Sebab apa? Li adami tawafuqi fin nazmi, kerana tidak selari pada aturan antara dua solat tu tidak sama pada perbuatan
zahir. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai situ dulu. Yang lain tu kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.